Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam Kaizen, Continuous Improvement. Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya, channel CM Kaizen. Okey, perkongsian saya pada hari ini adalah berkenaan tentang kursus yang telah saya hadiri baru-baru ini yang telah diadakan oleh Unit Sosial Jabatan Pendidikan Melaka, iaitu perkongsian tentang bagaimana cara untuk menjawab soalan-soalan KBAD. Okey, untuk perkongsian hari ini saya akan kongsikan bagaimana rakan-rakan dan murid-murid dapat mengaplikasikan teknik panda dalam menjawab soalan-soalan KBAD. Okey, saksikan seterusnya. Ini boleh digunakan untuk murid-murid bagi menjawab soalan-soalan KBAD yang berkaitan tentang nilai, iktibar, patriotisme dan juga ciri-ciri pemimpin serta cabaran. Okey, yang mudahnya, teknik panda ini menggunakan panca indera kita. Jadi kamu bayangkan apabila menjawab soalan-soalan menggunakan teknik panda ni, insya-Allah akan memudahkan kamu menjawab soalan-soalan KBAD. Okey, pertama, tengok kepada bahagian telinga. Okey, bahagian telinga. Okey, bahagian telinga bila kita kaitkan dengan soalan-soalan KBAD ini, telinga fungsinya mendengar. Jadi kamu kaitkan kalau pemimpin mendengar masalah rakyat. Okey, bagaimana pula dengan mata? Okey, mata fungsinya memandang, melihat. Tapi kalau kita nak aplikasikan dalam menjawab soalan-soalan KBAD, kita perlulah berpandangan jauh ataupun mata memandang masalah rakyat, iaitu prihatin terhadap masalah rakyat. Itu dia. Okey. Ataupun kamu boleh kaitkan dengan menerima pandangan orang lain. Okey, kita pergi ke kotak yang sebelah kanan atas, iaitu akal fikiran. Bila kamu nak menjawab soalan-soalan sebegini, kamu fikirkan dan kaitkan dengan akal fikiran. Fikir. Jadi kita gunakan perkataan berfikiran terbuka, berpengetahuan, berilmu, bijaksana ataupun dapat mengeluarkan idea-idea. Jadi banyak yang boleh kamu tulis jika berkaitan dengan akal fikiran. Tulislah mana yang kamu ingat. Kita nak kamu menulis. Kamu dapat menjawab soalan-soalan KBAD. Okey, kemudian kita tengok kepada mulut. Kita bersyukur, saling menghormati dan juga kita boleh kaitkan dengan kebebasan bersuara. Okey. Okey, nilai seterusnya kita kaitkan dengan tangan. Iaitu kalau kamu tengok tangan, okey, kamu boleh kaitkan dengan bila kita melukis atau membuat sesuatu inovasi, kamu kaitkan dengan nilai kreatif dan inovatif. Dan jika kamu kaitkan dengan ni tangan ni, kita kalau kita jumpa orang, kita bersalam kan. Jadi bila bersalam ini menunjukkan perpaduan dalam kalangan rakyat. Atau pandailah kamu buat ayat. Okey, kemudian kita tengok kepada kaki. Bila kamu bila kamu lihat kepada kaki, kamu boleh kaitkan dengan berdikari ataupun bangun, melibatkan diri dalam pembangunan. Mudah tak? Memang mudah kalau kamu gunakan aplikasi ataupun teknik panda ini. Kalau boleh kamu hafal. InsyaAllah akan membantu untuk pelajar-pelajar yang berpotensi untuk lulus. Okey, seterusnya kita lihat kepada hati. Okey, lihat kepada hati. Cikgu letakkan gambar love di situ. Okey, daripada hati, kamu boleh tuliskan tentang jujur dan amanah. Contoh pemimpin yang amanah ataupun rakyat yang cinta akan negara. Rakyat yang sentiasa bersemangat dan sanggup berkorban untuk negara.
Kamu boleh kaitkan dengan taat setia, kamu boleh kaitkan tentang patuh pada undang-undang serta bertanggungjawab. Nampak tak? Ni teknik pandai. Kamu cuba lihat semula, kamu cuba hafal. Okey, sekejap lagi cikgu akan tunjukkan contoh-contoh soalan bagaimana kamu dapat menggunakan teknik pandai ini dalam menjawab soalan-soalan kibat. Okey, fokus. Okey, sebelum kita menjawab soalan kibat, cikgu nak tunjuk kamu juga penanda wacana yang boleh kamu gunakan untuk huraian. Maksudnya kita gandingkan teknik kibat tadi, teknik penggunaan panda tadi dengan penanda wacana suka. Okey, suka. S tu bukan suka S tu adalah supaya. Nanti cikgu betulkan di situ. U untuk K kerana, A agar. Ataupun kalau kamu susah sangat nak ingat penanda wacana, kamu gunakan S Superman. Bukan Superman. S supaya. Okey, fakta supaya apa huraian. Okey. Okey, kita lihat pada soalan pertama. Bagaimanakah sistem pentadbiran di negara kita pada hari ini dapat dimantapkan? Okey, bagaimanakah sistem pentadbiran di negara kita pada hari ini dapat dimantapkan? Okey, jadi kita gunakan teknik panda tadi. Jadi murid-murid kena hafal lah. Sebelum kita boleh guna teknik ni, kena hafal lah dulu. Sistem pentadbiran di negara kita pada hari ini dapat dimantapkan dengan, okey, tengok yang pertama dengan apa? Yang pertama tadi, kalau telinga mendengar masalah rakyat. Kalau cikgu ambil kat sini, sistem pentadbiran di negara kita, kena salin dulu kepala ayat. Kepala ayat dia apa yang menjawab soalan tadi? Sistem pentadbiran di negara kita pada hari ini dapat dimantapkan dengan memilih pemimpin yang mendengar masalah rakyat. Gunakan, ini fakta dia. Kemudian kita sambung dengan penanda wacana. Yang saya cakap tadi, suka tadi kan, gunakan supaya masalah rakyat dapat diselesaikan. Jadi ini memilih pemimpin yang mendengar masalah rakyat, ini adalah fakta. Dan kita yang kedua ini, masalah rakyat dapat diselesaikan, adalah huraian kepada fakta tadi. Okey, ini kalau murid menghafal. Baca semula. Sistem pentadbiran di negara kita pada hari ini dapat dimantapkan dengan memilih pemimpin yang mendengar masalah rakyat supaya masalah rakyat dapat diselesaikan. Tu baru kalau ada di situlah, ada 2 markah dah di situ. Memilih pemimpin yang mendengar masalah rakyat, 1 markah. Masalah rakyat dapat diselesaikan. InsyaAllah di situ dah ada 1 markah lagi. Ni dah 2 markah. Okey, tapi bergantung kepada skema pemakahan pada tahun tersebut, peperiksaan pada tahun tersebut. Kemudian kedua, kita ambil poin yang kedua, sebab tadi soalan ini merangkumi 4 markah. Jadi kita ambil kedua, memilih pemimpin yang berpandangan jauh. Supaya negara kita mampu bersaing dengan negara lain. Ini pun kita boleh dapat lagi 2 markah daripada fakta dan huraian yang telah diberi. Okey, ini sekadar latihan cikgu tambah lagi kalau ada pelajar yang nak ambil kotak yang akal fikiran. Ketiga, memilih pemimpin yang berfikiran terbuka. Supaya apa? Supaya dapat menerima pendapat serta pandangan orang lain. Huraian ni terpulang pada kamu. Apa yang bersesuaian, kamu tulis. Okey, kalau pelajar yang nak menggunakan juga kotak akal fikiran ni tadi, boleh juga ambil kepada fakta bijaksana. Keempat, pemimpin.
Keempat, memilih pemimpin yang bijaksana supaya dapat menjadi contoh kepada rakyat. Kita lihat kepada contoh soalan yang kedua. Pada pandangan anda, apakah kepentingan jatanegara kepada negara kita? Okey, untuk soalan ni katakan soalan struktur 3 markah. Boleh tak kita gunakan teknik panda tadi? Okey. Okey, ni soalan yang kedua tadi, dan kita akan gunakan teknik panda bagi menjawab soalan kehebat ini. Jadi itu yang saya sarankan, pelajar-pelajar mula menghafal sekarang. Kamu ada lebih kurang 1 bulan lebih lagi untuk kamu hafalkan teknik panda ini. Bagi pelajar-pelajar tingkatan 4 pula, kamu dah kena mula biasa tengok dengan teknik yang kita gunakan bagi menjawab soalan kehebat ini. Okey, pada pandangan saya, jatanegara penting kepada negara kita kerana okey, kita ambil satu nilai. Ambil daripada hati. Kita ambil, katakan ada cinta akan negara, sanggup berkorban. Okey. Jadi, pada pandangan saya, jatanegara penting kepada negara kita dan ia menjadi lambang cinta akan negara kerana yang pertama tadi, ini adalah menjadi lambang cinta akan negara ini kita ambil daripada fakta dan kerana, ini penanda wacana, rakyat sanggup berkorban demi negara. Ini boleh dijadikan huraian. Okey. Seterusnya, kedua, ia penting kerana menjadi lambang perpaduan negara. Nampak tak yang saya kata bersalaman tadi? Menjadi lambang perpaduan. Kedua, ia penting kerana menjadi lambang perpaduan negara. Kerana apa? Kerana negara kita terdiri daripada rakyat berbilang bangsa. Dan akhir sekali, ketiga, ia penting kerana menunjukkan negara kita mempunyai undang-undang agar ini datang daripada penanda wacana suka tadi, supaya, untuk, kerana, agar rakyat dapat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Jadi saya harap anak-anak di luar sana dapat menghafal dan menggunakan teknik yang telah dikongsikan pada hari ini. Okey, tunggu lagi video yang akan saya hasilkan pada hari-hari yang berikutnya. Saya akan kongsikan teknik-teknik selain daripada teknik panda ini. Untuk pengetahuan semua, ada 9 teknik yang telah dikongsikan oleh pegawai daripada unit sosial Jabatan Pendidikan Melaka. Dan ada antara teknik-teknik yang telah dikongsikan oleh guru cemerlang sejarah di peringkat kebangsaan dan telah disebarluaskan pada murid-murid di setiap sekolah. Okey, saya harap ini akan memberi manfaat kepada kamu semua. Cuba menjawab soalan-soalan kehebat. Kamu boleh rujuk kepada soalan bahagian struktur, bahagian C, dan juga kadang-kadang soalan kehebat ada di bahagian B. Bahagian B setiap soalan dan juga soalan-soalan esei. Bahagian C pun kamu boleh rujuk dan gunakanlah cara ataupun teknik yang kamu suka, yang mudah untuk kamu gunakan. Okey, sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Saya sudahi dengan salam Kaizen Continuous Improvement.